Antara syarat sah sembahyang kata Syekh Daud, dia kata apa? Mesti mengetahui cara kaifiah salat, cara nak sembahyang tu dia kena tahu. Makna kata cara sembahyang ni lagu mana? Mula daripada sebelum wuduk lagu mana sampai taslim Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Koman-koman dia tahu. Nah, koman-koman lah kita kata dia i'tiqad bahawa semua perbuatan dalam solat itu rukun, maka sah sembahyang dia. Tapi kalaulah dia i'tiqad bahawasanya semua perbuatan dalam solatnya itu adalah perkara sunat, batallah solatnya. Nah, jadi kita sembahyang nak kena tahu hak mana rukun, hak mana sunat. Jadi Nabi SAW ke Bumi Syam sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali, dan ada pandangan yang lain juga menyatakan Nabi SAW ke Bumi Syam sebelum daripada pergi dengan Abu Talib. Nabi pernah pergi ke Syam bersama dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ini satu pandangan yang lain. Tapi yang masyhurnya Nabi Muhammad ke Syam bersama dengan Abu Talib itu kali yang pertama. Pada kali yang kedua Nabi SAW ke Syam juga, tapi bukan dengan Abu Talib. Fil khamisati wal 'ishrini min 'umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami marratan thaniyatan fi tijaratin lisayyid, yang dia bawa daripada Mekah untuk dijual di Bumi Syam. Kalau sekali dia pergi, semua nilai barang dagangan yang dibawa oleh Khadijah itu sama dengan nilai seluruh pedagang daripada Mekah yang berdagang di Bumi Syam. Dia seorang ya kabul semua. Sebagai contoh, kita orang buat sudah 10 orang pergi meniaga bandar di mana? Di Uptown Bandar Perda. Setiap seorang kita bawa barang kita yang nak jual 5,000. Kali dengan 10, 50,000. Tiba-tiba ada satu orang hamba Allah, dia pergi meniaga bandar juga. Orang buang sudah lah, tapi nilai bandar yang dia bawa pergi jual di tempat yang sama dengan kita jual, dia saja punya modal 50,000 ringgit. Maknanya dia seorang, harta barang nilai yang dia nak niaga tu sama banyak, sama nilai dengan 10 orang yang niaga. Begitulah hal keadaan barang dagangan yang dibawa oleh rombongan ataupun kafilah perniagaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha, kaya orang. Sehingga kan ulama mencatatkan bahawasanya kekayaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha di Makkah Al-Mukarramah, tak ada seorang pun hartawan yang boleh challenge kekayaan dia. Memang kaya semua. Kalau di Mekah nak kaya, kayalah buat mana pun tidak akan dapat menandingi kekayaan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu kekayaan dia. Wa kanat dzata syarafin wa malin tastajiru ar-rijala fi maliha. Beliau adalah seorang perempuan yang mulia dan mempunyai harta. Beliau mengupah beberapa orang pekerja lelaki. Siapa pekerja lelaki? Antaranya yang masyhur iaitulah Maisarah. Maisarah. Walaupun pada zahir nama macam perempuan, tetapi hakikatnya dia adalah seorang lelaki. Untuk menguruskan harta perniagaannya. Jadi dilantik orang bawah untuk menguruskan jual beli, masuk stok, keluar stok. Di sini nak menunjukkan di antara
ciri-ciri seorang pemimpin ataupun seorang peniaga yang berjaya. Dia tak buat semua benda, dia akan lantik kepala-kepala di bawahnya. Dan ini juga dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana awal penyebaran dakwah di bumi Makkah Al-Mukarramah. Pada awal Nabi pegang, kemudian apabila Islam itu dah tersebar, maka Nabi lantik wakil ataupun ketua-ketua. Kalau ngaji di pondok dia bagi kepala telaah. Nah, tok guru ngajarlah. Habis tu guru ngajar, sehari pergi cari kepala telaah. Pakat duk tanya kepala telaah pasal dia antara orang kanan tok guru. Jadi Sayyidatuna Khadijah lantik Maisarah. Nah, untuk apa? Untuk mengawal selia harta yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Baik. Wa qad ikhtarathu li hadzal 'amal li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifati. Beliau, yakni beliau Sayyidatuna Khadijah, memilih baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kerja ini. Kerja apa? Kerja menguruskan harta perniagaannya. Itu maksud kerja ini. Kerana ni sebab ni, bayan pada sebab Khadijah pilih Nabi jadi pekerja dia, kerana mendengar tentang benarnya. Khadijah duk dengar tentang kebenaran ataupun Nabi Muhammad ni jenis orang hak jenis bukan jenis julat. Nabi Muhammad ni orang hak betul, hak luwih, tak kena punya orang. Saudara, bisidqihi, ni sifat wajib bagi Nabi Rasul ni. Benar Nabi Muhammad itu dan nabi-nabi yang lain benar pada perkataan, benar pada hati, benar pada perbuatan. Betul betul. Nah, kalau saya barangkali cakap buat dah, tak benar tu. Benar pada cakap, benar pada amal dah. Barangkali saya kata kita ni kena ikhlas. Benar pada cakap, benar pada hati dah juga tak ikhlas. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar pada hati, benar pada perkataan, benar pada perbuatan. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala lagi, dia kata, jujurnya, ini sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanah Rasulullah ni bukan hanya sesama orang hak Nabi kenal, sesama Islam semata, tetapi jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperakui oleh orang yang tak sehaluan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini antaranya, ini kita sambut ma'al hijrah. Masuk ma'al, tahu baru ma'al hijrah. Marin kita puasa Ashura. Hari Ashura. Jadi pakat buatlah muhdharah. Ada hak kata bid'ah, lagu tu, lagu ni, buatlah tuan-tuan ni muhdharah. Kalau dia kata bid'ah, tu lepas buat lagu pula. Tengok dia kata bid'ah, bid'ah. Muhdharah bid'ah, hak nu bid'ah, hak ni bid'ah. Apa patut nyegan? Penyegan kata orang tak betul belakang lah. Hak ni penyegan ni. Dia kata Nabi tak buat muhdharah, Nabi tak buat, kami nak buat. Itu dia buat dia. Jadi jamu muhdharah ni tujuan dia buat jamu orang makan. Niat dia tu nak jamu orang makan. Jarang dia buat muhdharah. Pasal buat kacau muhdharah saja, lepas tu dah siap lepas hari. Jarang orang kata dulu. Bila siap muhdharah, dia akan agih-agihkan lantar pawai kawan ni satu, kawan ni dua, kawan ni tiga, kat ustaz nizam, kat nungkat bagi belakang it'am. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa-siapa yang buat satu benda baru, yang mana benda baru itu tidak ada asal daripada agama, fa huwa raddun, ditolak, makni tak diterima, ghair maqbul, tak diterima.
Soalan dia, jamu orang bagi ke orang boksara. Niat dia supaya dia makan. Jadi bagi boksara tu niat nak jamu orang makan tak? Niat nak jamu orang makan. Dalam agama ada tak suruhan Nabi SAW suruh kita jamu orang makan? Ada. Antaranya Nabi sebut it'amut ta'am, jamu orang makan. Bila kata jamu orang makan, apa-apa jenis makanan selama mana tidak terkandung di dalamnya perkara-perkara yang haram ataupun perkara yang syubhah, falyatafaddal, dipersilakan. Kalau lembu sorak tu sebelah buah babi dekor tak kira kan kata haram. Nah, pasal Nabi tak buat, tapi buah ke benda tu dah kita buah mi geledek. Nah, kita bubur kacang, kita bubur ada hak buah nangka, ada hak buah daging, pepperoni ni tak tahu dari tanda-tanda apa masuk ni daging ke bubur ke. Kita makan punya zakat. Nah, jadi jamu orang makan adalah tuntutan dan amalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang Nabi tak bagi duk kongsi benda haram. Keluar pada kuliah lagi duk tang motor, duk sibik dengan kawan, tu baru haram. Syekh rokok ni pi masjid mana pun orang marah kalau kata habaq zina tak marah. Habaq kata zina tak marah, habaq kata merokok tak marah. Pasal apa? Jarang orang masjid zina, jarang orang masjid merokok. Merokok banyak. Kadang-kadang tu imam merokok, la haula wala quwwata illa billah. Dia bagi tu imam ajinamoto. Dah, jangan duk merokok. Merokok. Bila kita merokok benda haram, dia kata tu rokok kami sabit sama hukum dia, cuma model sikit bil tu. Lalu dia jual nano stick mentang bala apa tak tahu ni semua rosak belaka ni. Dia jual di kedai 18 hari habis tu dia tak boleh refill lah, kena beli hak baru. Macam biasa tak biasa tengok lah. 18 hari macam-macam rasa doa. Nabi sebut dalam satu hadis di antara doa yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ni kira ibadah hak paling ringan sekali lah doa ni. Antara sebab doa seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iaitulah pada memakan ataupun memasukkan sesuatu yang haram dalam tubuh badan dia. Makan sama ada makan tu dalam bentuk jamin, benda hak keras ke, benda hak lembut ke, benda hak jenis merasak ke, nama kata hak haram masuk dalam badan. Nabi kata ini di antara golongan yang tak diterima doa mereka oleh Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, bila dia isap mulut dia bau tak? Bau. Bila bau, isap rokok batal tak wudu tak? Tidak termasuk daripada min nawaqidil wudu, tak termasuk. Tapi benda tu haram tak? Haram. Dia main sembahyang Allahu Akbar, mulut dia berbenda haram. Dan dalam masalah sah di sudut fiqh kita tak nabi. Lagi mana tak ada benda yang membatalkan salat dia, lagi mana benda yang dia buat tu tidak mengurangkan ataupun mencacatkan sembahyang dia, itu tak nabi. Tapi kita mempersoalkan dari sudut salatnya itu terima atau tak terima. Terima atau tak terima. Masalah sah satu bab, masalah terima satu bab. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulut rokok, bayang dia terima pula. Itu soalan dia. Boleh fikir sendiri tu. Kan? Kadang-kadang bukan dekat mulut, dalam pakit pun ada rokok. Dalam pakit dia orang tua panggil pakit. Kan? Orang muda panggil poket. Dalam pakit dia ada rokok, siap dah buah 5 batang, beda nak share dengan kawan di kedai kopi. Allahu Akbar. Sia-sia lagu tu. Bukan masjid tuan-tuan. Masjid ni tak ada apa, masjid ustaz tak ada isap rokok. Dia berkata masjid buat macam dak katanya. Allahu a'lam bi Quran. Ada ustaz isap rokok, ada tu dia kata makruh.
Dia hisap, dia kata makruh lah. Dia lah. Lepas tu dia kata, Tok Guru kami hisap, Tok Guru hang bukan maksud. Ambil hak baik sudah lah. Yang haram duduk kata ambil benda. Tu dia lah. Tuan-tuan jangan buat muka jegil tu. Jegil. Dia dah ni kumpulan dah bulan lepas dah main. Lepas tu bulan ni main kata okok lah bawah. Dia kena kata. Tak kata dia taktik. Dia kata buat taktik juga. Kena kata juga lah. Ustaz pun isap tu. Imam isap. Pergi ziarah jenazah isap lagi rokok. Mulut sumbang dengan dia. Tu dia kata belum. Punya kurang ajar mewah orang orang ziarah jenazah baca doa anak isap rokok belum balik lah dia tunggu tu duduk orang tengok sudah boleh lah boleh apa boleh lah boleh buat dah boleh kata lagi kita kata tu tuan-tuan pasal kita mengajar bukan nak duit orang bagi ambil tak bagi balik ke bayar dah orang bagi duit ambil tolak makruh pula ambil sunat terima takkan tak mau ambil pahala sunat dia dah orang bagi ambil orang tak mau bagi belah balik jangan duduk tunggu nak apa bila cikgu putih nak salam sempur ni tak salam dulu makan bawa tunggu lah kalau hak jenis mengajar lepak sempur cool dia tak bagi lah. Ada orang kata ustaz jangan tegur orang bulan depan tak tegur orang bawa rokok dia tak email dah pakai tengah ayat tu kono baca kitab tu bahasa Arab kita jangan makan benda hak haram habis dekat tu dia pun tak apa rokok tak haram pun hak makruh pun tak apa pun tu kena katok tak ada pasal tu dah lah boleh tahu lah kita mengaji ni dah tu jadi kita ni tak nak kena lah tuan-tuan kalau orang mesti surau ni bisa rokok ni tak kena bagi korang lain lah bagi korang lain pun bukan semua syekh kan dia dah benda haram jangan dulu pisang pasal dalam kitab-kitab ulama sebut lah banyak antara orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah tak boleh nak ngucap ni mati ni mati dia tak boleh nak ngucap pasal apa? Kerana sepanjang hidup dia melazimkan diri melakukan ataupun memakan memasukkan benda-benda yang haram dalam tubuh badan dia. Itu dia dah jaga situ. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada melakukan benda-benda tersebut dan menjauhkan hati kita daripada cenderung benda-benda yang tak baik. Amin ya rabbal 2-3 orang ya amin dua tahap tu tahu pada fahami lagi ni dia dah jangan buat begitu baik jangan duk suruh orang beli apa semua dosa nak tinggal sikit-sikit insya-Allah Allah tolong kita habis tu baik jujurnya dan budi pekertinya yang mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia habis tu وَكَانَ مَعَهُ خَادِمُهَا مَيْسَرَةٌ فَبَاعَ وَابْتَاعَ وَرَجَعَ بِرِبْحٍ عَظِيمٍ. Baginda musafir ke Syam bersama khadam Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi siapa Maisarah ni? Itu dia. Maisarah ni siapa? Yang pertama, pandangan menyatakan dia seorang ilmuwan, ulama, orang hak reti hukum hakam. Ini pengajaran dia beliau. Apa benda hak kita buat pun ada ilmu. Saya ta'ti bab pendang, kena bagi orang hak cakap bab pendang. Kan dia reti dah nak tabur belajar apa. Dia reti dah nak buat racun jenis lagu mana. Dia reti dah nak serak benih lagu mana. Bila main musim hujan lagu mana cara dia. Bila nak pasang ayam, bila nak buang ayam. Tu dia reti bakar tu. Dia nak tanam, dia nak menyulam. Panggil orang Myanmar ke ataupun nak menyulam pakai mesin. Setengah orang dia tak mau menyulam pakai mesin pasal jarang. Setengah orang dia tak mau pakai orang, dia nak pakai mesin pasal cepat. Dia gitu dah. Allah ni pula jenis cekak lagi, dia jenis apa? Dia jenis sewa drone. Sewa drone hafal kan 40,000 tu satu relung 40 ringgit. Satu relung 40 ringgit. Kawan tu dah ada 10 relung. Kalau tidak dia kena berjalan tengah bedang hangat-hangat tu nak boleh relung pun ada dah hasil lemak 3 raga dah habis lah. Tak habis dia relung. Lah ni dia pergi sewa drone. Dia kata
hang serak ataupun hang tembak apa dia benih ke apa ke, dia kata berapa tolong 40 ringgit. Berapa kelung ada? 10 kelung. 10 kali 40 400. Bayar 400 2 hari selesai 10 kelung. Ini modern punya cara. Subhanallah. Nah, jadi kena ada ilmu dah, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Tambah-tambah dalam bab ibadah lagi dah kena ada ilmu. Kerana kata Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab dia Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang maha berilmu. Dan apabila Tuhan yang maha berilmu, sudah semestinya dia akan menerima ibadah hambanya atas dasar ilmu juga. Nah, kata Syekh Al-Fatani dalam kitab Munyatil Musalli pada bab menyatakan syarat sah bayang. Antara syarat sah bayang kata Syekh Daud, dia kata apa? Mesti mengetahui cara kaifiah salat, cara nak sembahyang itu dia kena tahu. Makna kata cara sembahyang ni lagu mana? Mula daripada sebelum wuduk lagu mana sampai taslim Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Koman-koman dia tahu. Nah, koman-koman lah kita kata dia i'tiqad bahawa semua perbuatan dalam solat itu rukun, maka sah sembahyang dia. Tapi kalaulah dia i'tiqad bahawasanya semua perbuatan dalam solatnya itu adalah perkara sunat, batallah solatnya. Nah, jadi kita sembahyang nak kena tahu hak mana rukun, hak mana sunat. Sunat dia ada dua, sunat hai'ah, sunat ab'ad. Sunat hai'ah tinggal tak payah sujud sahwi, sunat ab'ad tinggal afdal sujud sahwi, tak buat pun tak apa. Itu beza tu antara sunat hai'ah dan juga sunat ab'ad. Itu dalam masalah mana? Dalam masalah sembahyang. Jadi bila nak sembahyang hak sempurna, dia ada tak benda yang terkait dengan ilmu yang lain? Ada. Apa dia? Min arkanis salawat, min arkanis salah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Jadi baca surah Fatihah, dia kena ada tak dengung tak dengung? Ada, dengung tak dengung. Nah, dengung tak dengung ni duduk dalam ilmu mana? Ilmu tafsir ke? Ilmu hadis ke? Tak, dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni hukum belajar dia apa dia? Fardu 'ain ke kifayah? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab dia Tuhfatul Atfal mengatakan mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, bukan fardu 'ain. Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid fardu 'ain, wajib. Jadi lagu mana tu dia kata? Kaedah usul kata ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap benda yang wajib apabila tak sempurna dengannya, maka perkara ini akan menjadi wajib dengan sebab benda ni menyempurnakan yang wajib. Jadi wajiblah belajar ilmu tajwid kalau nak sembahyang, wajib hukum dia. Wajib. Kita ada mengaji tu nun sakinah apa semua. Tapi berapa ramai ada mengaji Quran dia kata cuma mengaji dia kitab besar-besar ni dia kata. Kan 4 mazhab ke 5 mazhab ke. Kemah tu. Kena mengaji. Dalam ilmu tajwid kita baca Quran. Bila kita baca Quran ni tuan-tuan, ada yang kena baca dengung. Kan kalau kita mengaji izhar al-hin kha'ahu, huruf dia al-hin kha'ahu, tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf sekalian tersebut al-hin kha'ahu, maka dia jadi izhar, dibaca dengan jelas. Ada yang kena baca ikhfa, ada yang kena baca idgham. Idgham ada dua, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Pecah pula mutamathil dan mutajanis, mutaqaribain. Ada belakang-belakang tahu.
Jadi dalam kita membaca Al-Quran, dia ada dengung alladzina yunfiqu didengungkan. Maka di sana ada satu lagi ilmu, dia bagi ilmu tilalah, ilmu yang nak menunjukkan apa sebab tani kena baca dengung. Ada tak? Biasa tak kita dengar orang Arab dia cakap dengung kita? Baca Bimkah ada dia cakap dengung ni. Assalamualaikum ya hajj. Ada tak? Ada. Man alladhi yunfiq hadzal mal. Ada apa kat itu? Ada. Ada. Man alladhi yunfiq hadzal mal. Idgham pun tak ada. Apa itu apa dengung apa pun tak ada. Qul surah apa pun tak ada. Dia cakap itu saja. Tapi pasal apa dalam sembahyang tak boleh. Lagu tu kita tak baca alhamdulillahi rabbil alamin ataupun ayat lain alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la ada tak ada gitu. Kita ada dengung dia alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu. Ada dengung dia. Maka ini membezakan Al-Quran dan juga Arab percakapan. Ini bagaimana ilmu dilalah Al-Quran. Subhanallah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Jadi pandangan pertama kata Maisarah itu seorang ulama. Pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya khilaf dalam kalangan ulama sirah, adakah Maisarah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf para ulama, ada kata sahabat, ada kata bukan sahabat. Yang ketiga, ulama mengatakan bahawasanya Maisarah ini tidak sempat beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia mati sebelum daripada Nabi usia 40 tahun. Yang sebelum turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Maisarah meninggal dunia. Jadi bagaimana kaedah dia? Barangkali mudah-mudahan Maisarah ini termasuk dalam golongan firman Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala tidak akan mengazab satu-satu kaum melainkan diutuskan kepada mereka seorang rasul. Maka dia mati sebelum datangnya Islam. Maka Maisarah ini menjadi tanda tanya dalam kalangan ulama. Tak apa tuan-tuan, habis dekat tu yang Maisarah. Tambahan lagi tuan-tuan yang sempat kita catat dalam perjalanan tu nak pergi ke Syam bersama Maisarah. Ulama mencatatkan dalam kitab-kitab mereka di antaranya apabila sampai saja di bumi Syam, sampai di Syam, maka bertemu Nabi SAW Maisarah, dan Maisarah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Rahib Nustur, satu orang paderi lah di dalam ini. Lalu dia berkata, Nustur ini berkata kepada Maisarah, man hadzal rajul? Siapa lagi yang hang buat main ni? Dia ni siapa ni? Maka kata Maisarah kepada Nustur tadi, dia adalah daripada Makkah Al-Mukarramah. Satu. Yang kedua, dia ini keturunan Quraisy. Yang ketiga, dia daripada tanah haram. Bila dengar saja jawapan daripada Maisarah, lalu kata Nustur, dia adalah Nabi dan Rasul akhir. Dia adalah Nabi dan juga Rasul akhir zaman. Maka di sini tuan-tuan, Nustur ini di antara orang yang memahami kitab-kitab samawi sebelum daripada Al-Quran dan juga ada sebelum daripada Al-Quran. Maknanya dia ini orang yang alim dalam kitab samawi selain daripada Al-Quranul Karim. Baik. Dan kata Maisarah lagi, dia kata apa? Dalam perjalanan kami itu, sekiranya cuaca mula panas, ketika itulah kami dinaungi ataupun dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh awan yang tebal.
Maknanya tang mana saja kami jalan, di situ akan ada awan dan kami tak kena panas. Kerana apa? Kerana ini di antara min khasa'is Rasul, keistimewaan Rasulullah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Khasa'is Al-Kubra. Jadi itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua melakukan urus niaga dan pulang dengan keuntungan yang banyak. Macam mana boleh untung banyak ni? Di antaranya seperti yang disyarahkan oleh guru kita Al-Marhum Ustaz Yusuf Awam rahmatullahi alaih, di antara sebab laku untung banyak perniagaan Khadijah ini. Dan kalau kita ketahui, perniagaan Khadijah tak pernah untung sebesar perniagaan yang diuruskan oleh Nabi Muhammad. Sebelum ni untung juga, tapi bila mana Nabi yang kodam, Nabi yang jaga, keuntungan dia berlipat kali ganda. Yang pertama, kerana manusia ataupun orang yang menjaga perniagaan itu adalah orang yang jujur dan amanah. Satu. Yang kedua, pengajaran dia Allah Ta'ala nak abang, kalau kamu buat kerja betul dalam apa segenap aspek bidang sekalipun, maka akan ditambah lagi keberkatan dan akan ditambah lagi keuntungan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadidul surah Ibrahim. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah. Sekiranya kamu kufur, aku akan berikan azab yang pedih. Yang ketiga, di antara formula kejayaan dan keuntungan besar perniagaan Sayyidatuna Khadijah, iaitulah kata Al-Marhum Ustaz Yusuf adalah beliau, Nabi bila mana bertemu dengan pembeli, Nabi akan senyum. Yang Nabi akan layan elok senyum. Cuba kita pergi tengok kedai Melayu dengan bukan Melayu. Lagu mana ada layak. Kadang-kadang bukan semua lah. Ada segelintir kecil lah. Kita pergi kedai runcit Melayu, masuk duduk di kaunter, ke tepung gedung orang pergi tengok orang belakang tu ada tak? Tu dia siapa tu pergi tengok tu pun macam nak marah kita lah. Dia pergi tengok belakang tu ada. Ada tak ada, kan tak ada. Tu dia mereka ni. Tapi kalau kita pergi kedai apek kan, kedai apek mana-mana ni mengandung tepung gandum, jom you ikut dia kata. Dia bawa belakang kedai dia pun tak pernah tengok tepung gandum tu. Kedai dia tu tak pernah jual pun tepung gandum, tapi pelopor dia tu, dia nak abang kata kedai dia semua ada tapi tak ada pun. Ni yang kata dia punya pendekatan ni kau tengok tak ada. Dia kata habis ni sekarang barang semua sudah naik. Kita pun tahu barang naik bila nak turun, hadut naik dah tinggi dengan dah tinggi barang ada naik. Hadut turun hadut turun, duit kita turun, hujan dia turun. Tak tu dia kata ni. Kan? Ada kata you ikut, dia kata bawa pun tak ada. Bila tak ada kita kata tak apa, nanti air main dia kata barang ada lagi. Dia kata tadi tu stok baru sampai tepung gandum juga tapi cap lain. You tunggu pada ada saja dia bertemu. Saja dia bertemu. Ni cara ni kau. Ada satu kedai saya pergi. Kedai ni di Argentina. Mana? Belah-belah dia lah. Negeri pasir berdengung. Kedai baju. Kita pergi lah masuk. Nak beli baju saja lah tengok. Masuk tidur. Kita pun tanya, bang, ni baju ni berapa? Tu harga dia tulis apa? Macam nak terbakar telinga. Dia kata tu harga dah ada dah. Memang dah. Kalau buta tak tentu boleh dia hang kamu ni masalah tak buta ni tanya ni. Kan? Harga berapa? Dia kata tu tengok lah kamu. Ada potongan kalau dia tulis ada, kalau ada tu hak jenis ni duk pelingkup negara kita ni. Hak jenis ni duk pelingkup negara kita. Kedai tu ada bagus tak? Hak kerja. Lah kali kita tanya 3-4 kali dia duk habis kurang.
Ni Syekh yang tahu. Sebelum saya keluar, saya nyari dia. Nak nega jangan pakai handphone mau pelingkup dia orang kan. Assalamualaikum. Allah itu juga. Ingat tu Haji Mula pakai game dekat di Mekah dia. Kan? Ada tak dia tu? Ada. Hal jenis lagu tu pun ada juga. Dia main handphone tu bujung handphone tu keras. Mau kali lembut mau padunan dia kepot serah ni handphone. Tu dia lah. Jadi nak ambil orang kerja ni pun satu masalah juga. Habis itu. Zawajuhu bisayyidati Khadijah. Sikit dah. Berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam ibnah Imran wa khairu nisaiha Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sebut sebaik-baik wanita adalah Maryam. Siapa Maryam? Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan wa khairu nisaiha, dan sebaik-baik wanita juga Khadijah. Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Maryam pun baik, Khadijah pun baik. Hak mana satu paling baik? Maka ulama menjawab Sayyidatuna Maryam adalah wanita yang paling mulia pada zaman dia. Itu jawapannya. Adapun Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang terbaik pada zamannya, yakni wanita akhir zaman, hak paling baik, penghulu juga nombor satu perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Timbul pula persoalan antara Sayyidatuna Khadijah dan juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhuma, yang mana mulia? Kerana dalam hadis Nabi menyatakan Aisyah mulia, Khadijah pun mulia, afdal, terlebih baik. Hak mana satu lebih baik? Khadijah pun lebih baik, Aisyah pun lebih baik. Lalu hak mana lebih baik antara keduanya? Ulama mentafsirkan hadis Nabi tersebut. Yang dimaksudkan oleh Nabi bahawasanya Khadijah afdal daripada Aisyah adalah afdal dari sudut agama. Adakah Aisyah agama dia tak bagus? Tak, dua-dua bagus. Tapi Nabi nak memberi penekanan bahawasanya zaman Khadijah beriman dengan Nabi jauh lebih dahsyat dia punya kesusahan, dia punya pengorbanan, dia punya rintangan adalah pada zaman Khadijah. Pada zaman Khadijah orang tak mau ikut Nabi, tapi dia ikut Nabi. Pada zaman Khadijah orang benci Nabi, dia beriman dengan Nabi. Pada zaman Khadijah orang tinggal Nabi, dia bersama dengan Nabi. Maknanya waktu awal hak Nabi susah, tak ada siapa pun duduk dengan Nabi. Khadijah orang yang berdamping 24 jam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ibarat lagu ni lah maklum. Satu orang hamba Allah nikah. Awal nikah dengan lelaki dia ni rumah apa pun tak ada, sewa demo tu orang rumah pun rumah sewa, belak anak ramai gerung-gergang, tiba-tiba bini dia hantar meninggal. Nikah bini muda nikah dengan lelaki ni dalam keadaan lelaki tu dah senang dah. Tapi lelaki tu kata apa? Lelaki tu kata hang dengan arwah Allah yarhamah manuhang hampa dulu ni sangat-sangat baik. Hak kok hang pun paling terbaik, hang pun paling terbaik. Tu nak kira guna. Maknanya dia kalau pada bini pertama dia kata terbaik pasal apa? Pasal waktu ku susah awal nikah dia lah. Duk dengan ku tak lagi cari lanjut tarik bisa tak? Nikah dengan hang pula, hang bagus tak? Pasal apa? Yang pertama hang nak darah. Kemudian hang pula dia duk tolong hak ni. Dua-dua baik tetapi dimensi yang berbeza. Khadijah baik tak? Nabi kata baik, afdal daripada Aisyah, afdal dari sudut awal orang tak beriman, dia beriman dengan Nabi.
Adapun Nabi sebut Sayyidatuna Aisyah lebih afdal daripada Khadijah, maknanya guna? Maknanya afdal dari sudut masa umur Aisyah waktu kahwin dengan Nabi. Khadijah adalah janda, Aisyah adalah anak dara. Janda dengan anak dara, mana bagus? Anak dara. Khadijah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kelebihan dia. Dan ulama menyenaraikan 10 kelebihan yang ada pada Aisyah tidak ada pada Sayyidatuna Khadijah. 10 kelebihan. Antaranya apa dia? Ketika mana wahyu turun dalam bilik Sayyidatuna Aisyah. Antaranya lagi apa dia, ketika mana Nabi SAW sakit, waktu Aisyah, waktu Khadijah Nabi tak sakit. Waktu Aisyah menjaga Nabi ketika sakit, Khadijah tak sempat jaga Nabi masa dia wafat dulu. Antaranya lagi ketika mana menghadapi sakaratul maut dipangku oleh Sayyidatuna Aisyah, adapun Sayyidatuna Khadijah tak dapat benda tu. Ketika mana wafatnya Nabi Muhammad, wafat dalam bilik Khadijah, tak wafat dalam bilik Aisyah, tak wafat dalam bilik Khadijah, tak ada pada Khadijah. Dan dimakamkan jenazah Nabi dalam bilik Aisyah, tak dimakamkan jenazah Nabi dalam bilik Sayyidatuna Khadijah. Ada 10 kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Aisyah berbanding Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Baik. بعد رجوعه بشهرين من سفرته الثانية تزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها وهي التي خطبته. 2 bulan selepas pulang daripada Syam. 2 bulan hari malu. 2 bulan 24 hari. 2 bulan 24 hari. Kat 3 bulan sebentar, seminggu cukup 3 bulan. Nabi SAW balik daripada Syam, baginda berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah. Baik, Nabi kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Berapa hantaran? Kalau orang kata Nabi miskin, maknanya dia tak faham, dia tak baca sirah Nabi betul. Nabi bagi hantaran kepada Sayyidatuna Khadijah, hantaran Nabi kepada Khadijah 12 uqiyah. 12 uqiyah mah. 12 uqiyah mah. Satu uqiyah berapa? Satu uqiyah adalah 500 dirham. Satu uqiyah adalah 500 dirham. Ni Nabi bagi bukan dirham. Nabi bagi adalah emas. Kira banyak ribu lah tuan-tuan. Banyak ribu tuan-tuan dia. Yang kedua, pendapat kedua kata apa? Bukan takat tu saja, emas saja. Nabi juga bagi hantaran 20 ekor unta tina. Dia. Kalau seekor 10,000 lah kali dengan 200,000 hantaran saja. Ni hak Nabi bagi, bukan ditetapkan. Nabi hak bagi sebagai apa? Ihtiram, memuliakan Sayyidatuna Khadijah. Sebab tu bila mana Khadijah hantar dia punya wakil meminang Nabi Muhammad, Nabi kata, aku ni orang susah, dia tu orang kaya. Khadijah ni kaya kata banyak, aku ni orang susah, boleh ke lemah ke aku? Maka kata wakil Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah kata bagi tahu ke hang Muhammad, hang setuju ke tak setuju? Dua tu ya, setuju tak setuju? Akhirnya Nabi menerima pinangan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Siapa jadi orang tengah? Abu Talib jadi orang tengah. Orang dah, kalau bahasa kita panggil orang hak mula cara saya main ni nak petik bunga ni taman, jadi kata siapa orang tengah? Abu Talib kan. Kalau kita orang Johor dia kahwin, rombongan pada lelaki odah nak pergi minang orang Johor ataupun hari kahwin dan kena bayar tul tu, dia kata bayar tul kan, dah lah tul hak tu pun dah bayar. Lepas tu dah pergi jumpa pengantin dia betul lagi kan. Ni kita tengok apa makan kita dalam nikah orang betul faham. Kita ni perlu tahu tengok lah tengah hari
turun-turun lepas tu dia boleh buat silap kelebung kelebang. Apa hajat datang kemari? Hak kita ni dalam baju ni habis dah basah cucuk ni, kemari apa ni kami memang nak main nak kanduri pun. Kalau nak kata lah. Tapi apa? Dia punya adatnya macam tu. Dia bagi apa? Adat dia, lemah lembut masing-masing punya negeri. Okey? Baik. Dengan Sayyidatina Khadijah, sedangkan Sayyidatina Khadijah yang meminang baginda, maknanya orang perempuan boleh cari lelaki dan lelaki boleh cari perempuan. Tak jadi haram buat. Kan? Anak perempuan kita kenal kan anak kawan sekian-sekian lelaki, ayah pergi minang dia, hei mana boleh tu, dia kena cebok cari telaga, mana boleh telaga cari cebok, pandai lah. Tak ada istilah tu istilah orang Melayu kita. Haram ke? Tak haram. Tak ada masalah apa. Boleh ya. Laki berminang perempuan pun boleh, perempuan berminang laki pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian wa kana umruha 40 sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Khadijah berumur 40 tahun. Ada riwayat lain kata bukan 40 tahun, 28 tahun. Seperti yang disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra karangan Ibn Sa'ad. Tapi pandangan itu kurang diterima pakai. Yang masyhur ulama mengatakan usia Khadijah ketika kahwin dengan Rasulullah 40 tahun. Janda dah. Janda. Suami dia hak pertama nama Atiq Al-Makhzumi dan suami dia yang kedua nama Abu Halah. Dua orang. Lepas pada Atiq Al-Makhzumi dan Abu Halah, suami Khadijah yang ketiga barulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada anak tiri dah, ada anak tiri dengan Sayyidatuna Khadijah, kerana sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia dah kahwin dengan orang lain dan ada anak. Tuan-tuan tahu. Habis. Kemudian wa kanat qablahu mutazawwajatun bi Abi Halah wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah. Khadijah sebelum berkahwin dengan Nabi, berkahwin dengan Abu Halah, suaminya telah mati. Mereka berdua mempunyai seorang anak lelaki bernama Halah. Sebab tu kita buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi akan ada riwayat yang disebutkan oleh Halah. Halah ni anak angkat Nabi, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal boleh bertanya anak tiri Nabi, pasal anak tiri ni dikira mahram dah lah. Duduk serumah dengan Nabi, dia lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir waqad aqamat ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan wa lam yatazawwaj ghayraha hatta tuwfiyat. Khadijah hidup bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Maknanya dia kahwin dengan Nabi umur 40 tahun. 25 tahun dah tambah 65 tahun. Usia Khadijah wafat 65 tahun. Baginda tidak berkahwin dengan wanita lain sehingga Khadijah wafat. Maka sebab itu kata Fadilatul Doktor Syekh Yusri bin Jabir rahimahullah ta'ala mengatakan ini menunjukkan Nabi tidak berpoligami melainkan selepas isteri wafat. Dia kata malam ni pergi dah aku baru besar ataupun orang lagi dia kata kan ini Nabi SAW. Nabi tak kahwin bini hak kedua selepas daripada Khadijah wafat baru kahwin. Tu pun maklum Nabi SAW kahwin dengan Sayyidatuna Saudah dan juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lepas daripada tempoh yang agak lama selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Jadi ada orang tanya kita, Ustaz, kahwin satu sunat ke kahwin dua sunat? Ini mau angkat kita ni. Kahwin satu sunat ke kahwin dua sunat? Kita pun duduk lipong nak jawab dua, tapi dia kata kita nak minta dua dah. Kan? Jawapan dia kahwin satu sunat, ikut sunnah Nabi. Malu kata betul ke? Betul lah malu.
Lalu betul-betul ke? Bukan dua ke? Jawapan dia satu. Pasal apa satu? Nabi berkahwin 2, 3, 4, 5 setelah adanya nombor satu. Dan Nabi mula berpoligami usia 50 tahun. Ya katakan ni lajak lah Ustaz ni. Lajak lah ni. Boleh lagu ni. Satu. Lepas bini meninggal. Tu takkan ada orang pergi mati dulu. Takkan ada orang mati kot. Tu teruk sangat. Anak menunjukkan kata betapa setianya Nabi SAW terhadap isteri-isteri baginda alaihi wassalatu wassalam. Hukmu baina Quraisy fi wad' al-hajar al-aswad wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah taala. Di belakang tuan-tuan kita ada bawa jualan sikit di bonek kereta dia tu. Oh, liku je besar je bawa 10 ringgit. Boleh nak panggil tapi harga barang terpaksa kita naikkan harga dia. Pasal tak larat pi dah tu ni. Tak boleh nak cover dah orang kerja dan sebagainya. Macam biasa lah 10 ringgit di belakang. Ustaz bawa lah panggil yang tak boleh tak ambil yang panggil pun. Hak 2 ringgit tu jawab halal lah. Kalau hak bawa lah panggil, kalau hak bawa 10 ringgit jangan nampak macam nak panggil je buat. Kan? Ada di kereta saya tuan-tuan. Kita buat ada 18 buku yang insya-Allah. Banyak orang kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.